Assalamualaikum dan salam sejahtera Nasional 8 bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin dan saya Farhatul Arsyati Osman. Berikut paparan utama edisi Khamis 16 Jun. Empat rakyat Malaysia diculik, polis Sabah masih tunggu pengesahan polis Filipina. Kerajaan tidak terlibat bawa masuk pekerja asing. Wang 12 juta ringgit yang dibayar bagi pembebasan empat rakyat Sarawak yang diculik kumpulan militan Abu Sayyaf di selatan Filipina bukan wang tebusan. Sebaliknya, tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, wang tersebut disalurkan kepada badan tertentu di Filipina untuk membantu melakukan aktiviti sah mengikut perundangan dan ajaran Islam serta kebajikan di negara tersebut. Memang kita tidak membayar sebarang wang tebusan. Dan jika derma yang diperolehi sebanyak 11 juta dan 1 juta lagi adalah hasil jualan hartanah mereka ataupun aset mereka, maka jumlahnya 12 juta itu diberikan kepada pihak polis bukan sebagai wang tebusan. Ya? Sebab kerajaan memutuskan tidak ada sebarang tebusan yang dibayar dan pihak polis mematuhi arahan kerajaan itu. Tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, pihak kerajaan tidak mengiktiraf kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan. Beliau bagaimanapun enggan menamakan badan berkenaan dan turut mengesahkan badan tersebut juga tiada kaitan dengan kegiatan jenayah dan kumpulan pengganas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya selepas Majlis Pelancaran Wakaf Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2016 di Putrajaya. Ini pula susulan laporan kononnya empat warga Malaysia menjadi mangsa penculikan terbaru kumpulan pengganas di selatan Filipina. Polis Sabah masih menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa Filipina berhubung laporan itu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun berkata pihak berkuasa di negeri ini masih belum menerima sebarang laporan berhubung dakwaan penculikan itu seperti yang dilaporkan beberapa media Filipina. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi dan hanya menyebarkan maklumat yang sahih. Beliau ditemui media sempena majlis penyerahan sumbangan lembu, kuih muih dan moreh masjid di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu. Laporan berita Filipina memetik Ketua Polis Tawi-Tawi, Joselito Salido sebagai berkata, sekumpulan suspek tidak dikenali didakwa membawa tebusan rakyat Malaysia itu ke pantai Sitangkai Tawi-Tawi sebelum memindahkan mereka ke Sulu. Kerajaan memandang serius isu penyebaran kandungan berunsur lucah seperti pornografi kanak-kanak melalui aplikasi Telegram. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Salih Said Keruak dalam blognya menjelaskan beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk bekerjasama dengan pihak Telegram bagi menyekat laman-laman lucah yang dimaksudkan. Ujarnya SKMM akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain dalam usaha mengenal pasti pihak-pihak yang memuat naik atau berkongsi kandungan berunsur lucah untuk dikenakan tindakan sewajarnya. Beliau mengulas isu penyebaran kandungan berunsur lucah seperti dalam platform Telegram seperti yang didedahkan oleh sebuah portal berita tempatan hari ini. Orang awam yang mempunyai maklumat mengenai perbuatan seumpama itu digesa tampil membantu proses siasatan. Tiada kenaikan harga mendadak menjelang Aidilfitri ini. Ia hasil tinjauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan termasuk terbaru tinjauan harga barang basah dan keperluan lain di Pasar Jalan Raja Bot, Chokin. Walaupun berlaku sedikit kenaikan pada barangan tertentu, namun ia tidak membebankan pembeli.
Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang turut melakukan tinjauan berkenaan, kementeriannya akan menjalankan operasi pemantauan skim kawalan harga musim perayaan di semua pasar-pasar utama seluruh negara. Operasi yang bermula hari ini berlanjutan sehingga Syawal melibatkan 21 jenis barang kawalan yang mendapat permintaan tinggi setiap kali perayaan. Saya dapati peniaga-peniaga mengikut apa yang telah pun kita minta, pastikan mereka ada tanda harga merah jambu, semuanya mengikuti undang-undang yang telah pun kita umumkan. Cuma dalam situasi yang seperti ini, harganya tidak sama daripada satu gerai ke satu gerai yang lain. Denda maksimum RM100,000 atau kompaun maksima RM50,000 akan dikenakan kepada peniaga individu yang melanggar arahan. Manakala denda maksimum RM500,000 atau kompaun RM250,000 kepada syarikat di bawah pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan. Mengikut statistik dari Januari lalu sehingga kini, sejumlah RM48,850 nilai kompaun telah dikeluarkan kepada peniaga kerana kegagalan mematuhi syarat yang ditetapkan. Sementara itu, cadangan membuka 10 lagi My Farm Outlet di lokasi terpilih seluruh negara menyokong peniaga menjual barangan mereka dengan harga berpatutan. Memandangkan ia saluran kepada rakyat untuk mendapatkan bekalan keperluan harian dengan harga yang jauh lebih murah, konsep bekalan terus kepada penjual tanpa perlu melalui orang tengah dilaksanakan. Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata My Farm Outlet ini mampu mengurangkan manipulasi harga sekaligus memberi keuntungan kepada penjual. Saya menjangkakan apabila My Farm Outlet ini diperbesar banyak tempat lagi, kuranglah orang tengah yang mengambil keuntungan. Kadang-kadang mereka habis lebih daripada yang pengeluar. Peruncit ni kesian. Mereka the total supply chain yang akhirnya peruncit untuk mereka begitu kecil sekali. Tunggu daripada pagi sampai petang, untungnya kecil. Manakala yang tengah ini, yang borong pagi-pagi dia pergi ambil, dia hantar aja, untungnya terlampau melebihi. Sehingga April lalu, 2,912 usahawan wanita India di Perak telah menerima bantuan pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM melibatkan pembiayaan sebanyak RM44,759,751. Daripada jumlah itu, RM9,747,323 pinjaman telah disalurkan kepada 45 usahawan wanita India dalam kawasan Parlimen Kuala Kangsar. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Khas untuk Memperkasakan Usahawan India, SID, Datuk Dr. A.T. Kumaraja, ia satu pendekatan baru daripada kerajaan yang mana Sekretariat SID di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM ditubuhkan untuk menerajui keusahawanan dalam kalangan kaum India. Dan ini satu pendekatan baru daripada kerajaan di mana Sekretariat SID di bawah Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan untuk menerajukan keusahawanan di dalam kalangan kaum India. Yang mungkin dikatakan, boleh kata dalam masa 4 tahun ini kita dah dapat banyak positif feedback daripada mereka sebab pendekatan ini satu pendekatan yang baru. Beliau ditemui RTM pada program keusahawanan bersama sahabat India, Amanah Ikhtiar Malaysia di Dewan Persatuan India Kuala Kangsar yang dirasmikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, usahawan wanita India yang ditemui mengakui dengan bantuan AIM dan SID, mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tapi Amanah Ikhtiar kita orang okey lah. Dulu kita mula-mula jam kita banyak susah, sekarang senang pinjam.
Tapi ni Amanah Intan tak ada masalah apa-apa. Kita masuk sini anak orang perempuan-perempuan ke orang tak suami ke semua, ini Amanah Intan boleh tolongnya. Lagi kita masuk wad ke, kadang-kadang anak-anak sekolah, kadang-kadang kita menyaga pergi tanya lain orang tempat bukan senang. Yang ni minggu-minggu kita bayar senang, kita semua senang. Sebelum saya masuk Amanah Intan, saya sudah buat jual kain, tapi saya punya modal sikit saja, tak cukup modal. Lepas saya masuk 2010, baru saya punya modal dengan jual kain, semua sudah tambah-tambah. Amanah Intan tolong sama saya dalam banyak kesempatan. Saya masuk dalam sini, saya buat meniaga saya kembang lagi. Saya beli lori, saya beli skuter, saya beli banyak barang lah untuk mengembangkan perniagaan saya. Lepas tu saya Amanah Intan banyak supporting, saya banyak suka Amanah Intan ada masuk, saya banyak senang sekarang. Saya anak pun belajar universiti, saya banyak gembira lah Kak. Kemalangan ngeri pada usia 21 tahun mengubah keseluruhan hidupnya. Namun, kekurangan fizikal akibat kemalangan tersebut bukan penghalang buat seorang pemuda di Kuala Kangsar untuk mengukir kejayaan dalam bidang pertanian. Wartawan Zehra Zamri yang berada di Kuala Kangsar meninjau usaha pemuda tersebut mengusahakan kebun timun dan rock melon secara komersial. Walaupun dilabel sebagai orang kurang upaya akibat kemalangan itu, Syahrul Nizam Zakaria, 34 tahun, tidak pernah berputus asa meneruskan kehidupan dan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan beliau dan keluarga. Bermula dengan modal sendiri, bapa kepada dua anak ini turut dibantu isterinya, Nurzila Muhammad Ali, mengusahakan kebunnya di Kampung Kubang Udang. Mula saya kalau ikutkan pada pengalaman ni, saya mula pada tahun 2012, tapi secara skala yang kecil-kecil lah. Macam kalau ikutkan pasaran jumpa macam yang terdekat-dekat sini lah, macam kedai runcit macam tu lah. Jadi dalam untuk fertigasi ni saya dah lebih kurang dalam setahun lebih macam tu lah. Tanaman rock melonnya sudah masuk 4 musim dan kini mampu mengeluarkan hasil hingga 3 tan, manakala tanaman timun sebanyak 2 tan. Hasil tanaman yang dipasarkan dengan bantuan Fama berjaya mencecah pendapatan RM7,000 sebulan. Selain itu, langkah Syahrul memanfaat teknologi moden seperti sistem fertigasi membolehkan hasil rock melon dan timunnya dipasarkan secara stabil. Harapan saya kalau yang senasib dengan saya ni, kalau bolehnya untuk orang yang orang kata lebih normal pada saya, cakap jangan pandang rendah lah pada orang KU. Walaupun kami macam saya ni banyak kekurangan, tapi selagi termampu kita buat, selagi terdaya kan. Sebab rezeki Allah bagi tu di mana-mana pun ada. Syahrul berharap kejayaannya dalam bidang pertanian ini menjadi inspirasi kepada golongan muda di negara ini, terutama yang senasib dengannya, untuk tidak menjadikan kekurangan pada diri penghalang untuk mencapai kejayaan. Dua nelayan Malaysia dari Skinchan yang dibebaskan kerajaan Indonesia selepas 3 bulan ditahan selamat tiba di jeti pantai Redang Skinchan kira-kira pukul 5.25 petang tadi. Terdahulu, Chua Lee Tek dan Heng Chi Yong yang dibawa dari Kuala Selangor mendaiki bot laju APMM ditemukan dengan keluarga masing-masing yang menaiki bot nelayan di tengah laut dekat perairan Skinchan pada jam 5.05 petang. Turut sama menyambut mereka Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim, calon BN bagi PRK Parlimen Sungai Besar Budiman Muhammad Zohdi, Ketua Pemuda MCA bahagian Skinchan Eng Bu Kiong dan Pengerusi BN Parlimen Sungai Besar Datuk Jamal Mat Yunus. Chua Lee Tek dan Heng Chi Yong amat terharu dan berterima kasih kepada kerajaan kerana berusaha membebaskan mereka. Lagi tengok ni. Tengok ni, anak dia tu macam ni. Lai. Kita enggak pakai sama apa kan, naik ke pakai tu. Lai, apa tu ya?
Pengumuman Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali untuk menyokong calon Parti Amanah Negara Azhar Abdul Syukur satu tamparan buat PAS. Sehubungan itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Syabri Cik mencabar PAS agar mengembalikan maruah mereka yang selama ini menyokong Datuk Seri Azmin sebagai Menteri Besar Selangor. Ini adalah merupakan satu cabaran kepada orang PAS untuk menunjukkan bahawa mereka ada maruah. Dan PAN sendiri kita tahu mereka tidak ada jentera. Kebergantungan pada DAP adalah terlalu ketara sekali dan tidak ada sebab untuk orang untuk memberikan sokongan pada mereka. Datuk Seri Ahmad Syabri melancarkan seminar industri asas tani dan jalinan tani di Pertubuhan Peladang kawasan Sungai Besar. Beliau yakin Barisan Nasional akan menang dengan majoriti lebih besar kali ini kerana banyak isu berkenaan pertanian dan perikanan telah diselesaikan Kerajaan Persekutuan. Perniagaan yang pernah dirampas pihak berwajib sehingga mengetahui mengenai Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Dan kini jenama DN Fresh, keluaran anak tempatan Sungai Besar, boleh didapati di Pasaraya Besar. Syamsul Alwan Yusof mempunyai laporan penuh. Mengimbas kembali permulaan perniagaan nata di Koko ini, Pengarah Urusan Nandong Global Food Industries Sdn Bhd, Masduki Mofot, mengakui hanya bermodalkan RM25. Perniagaan kecil-kecilan pada 1998 bermula dari rumah termasuk pembungkusan sendiri. Pasaran juga terhad dengan jualan di sekolah sekitar kawasan perumahannya. Pada permulaannya untuk pengetahuan anda semua, kami bermula dengan bermodalkan RM25. Mungkin anda tidak percayalah dengan kenapa saya berkata dengan RM25 ni. Sebenarnya RM25 sini saya membeli barangan bahan mentah saya dan saya produce sehingga produk siap. Bagaimanapun, rentak perniagaannya berubah selepas mengikuti kursus yang dikendalikan MARDI. Banyak ilmu yang saya perolehi dan daripada situ saya cuba terapkan dalam saya punya company supaya kita mendapat satu kualiti yang cukup bagus dan selamat untuk dimakan. Kini, perniagaannya mampu mengeluarkan nata di koko sehingga 4,000 hingga 6,000 bekas sehari. Nata di koko ini boleh didapati dengan perisa mangga, stroberi, anggur dan apel hijau. Dan setiap kali cuti umum, syarikat ini akan mengeluarkan nata di koko istimewa iaitu perisa nanas. Syarikat ini juga terlibat dengan agro pelancongan yang mana pelancong dibenarkan melawat kilang nata di koko ini sekaligus boleh melihat sendiri produk ini dihasilkan. Syamsul Alwan Yusof untuk RTN. Malaysia perlu bersandar kepada asas kekuatan ekonomi domestik, berteraskan inovasi dan kreativiti dalam mendepani situasi ekonomi global yang dijangka kekal mencabar pada 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata peluang menerusi bidang teknologi komunikasi maklumat ICT dan ekonomi digital wajar dimanfaatkan untuk meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Negara katanya kekal komited untuk mengukuhkan kedudukan fiskal dengan sasaran 3.1% dan bajet berimbang pada 2020. Komitmen tersebut turut diiktiraf Agensi Penarafan Antarabangsa dengan penarafan grade A. Selain ringgit yang menjadi antara mata wang terbaik di Asia, kemasukan pelaburan asing turut meningkat kepada 15 bilion ringgit pada suku pertama 2016. Jun 2016 bersamaan 11 Ramadan 1400. We have made significant strides, but these achievements do not mean that we can rest on our laurels. In this latest World Economic Outlook, the IMF forecasts that 2017 will be an equally challenging year. Global growth is expected to improve only marginally from 3.2% in 2016 to 3.5%. Therefore, in order for the Malaysian economy to remain on track, we have to depend on the domestic economy. This is why I believe we must fully embrace the opportunities brought about by ICT, information and communication technology.
Perdana Menteri berucap pada Majlis Konsultasi Bajet 2017 di Putrajaya. Konsultasi tahunan tersebut merupakan sebahagian daripada platform kerajaan untuk mendapat input daripada pelbagai pihak bagi penyediaan bajet 2017. 5 insentif utama akan diberikan kepada pemaju induk projek Bandar Malaysia dan anak syarikat miliknya. Insentif tersebut melibatkan pengecualian cukai pendapatan selama 10 tahun, pengecualian duty stamp dan pengecualian cukai keuntungan harta tanah untuk tempoh 8 tahun. Selain itu, pengecualian cukai pegangan selama 8 tahun dan pengecualian duty import untuk barangan pembinaan terpilih yang tidak dibuat di Malaysia turut diberikan. Datuk Seri Najib turut mengumumkan insentif tambahan sebagai usaha menarik minat pelabur dari luar negara. Beliau berucap sebelum menyaksikan majlis tanda tangan perjanjian antara konsortium dan pihak bank dengan nilai aset berjumlah 12 trilion ringgit bagi pembangunan bandar Malaysia Sdn Bhd. Perdana Menteri turut mengumumkan pembinaan 5,000 unit rumah mampu milik dalam pembangunan fasa pertama bandar Malaysia. Baik saudara, suasana berbuka puasa di Masjid Nabawi Madinah cukup meriah dengan ramai masyarakat Arab bersedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan suasana paling menarik apabila masyarakat Islam setempat datang sendiri ke Masjid Nabawi dengan membawa makanan untuk disedekahkan kepada umat Islam yang membanjiri bandar suci itu setelah atau sebelum menunaikan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Wartawan Ahmad Ashraf Abdul Rahman di Madinah Al-Munawarah melaporkan. Walaupun suhu mencecah 45 hingga 50 darjah Celsius, jumlah umat Islam yang berada di Madinah semakin meningkat. Ini kerana umat Islam mahu mengambil kesempatan kelebihan fadilat beribadah dan berpuasa, terutama di akhir-akhir Ramadan di Bandar Suci Madinah. Kebanjiran umat Islam di Madinah mendorong penduduk setempat dan sekitar Madinah meningkatkan sedekah makanan seperti kurma, susu, roti dan yogurt kepada mereka yang beribadat di Masjid Nabawi dan menziarah makam Rasulullah. Menurut pembimbing ibadat haji Tabung Haji Travel dan Servis THTS Abu Hassan Wahab, suasana berbuka dan bersedekah makanan di Madinah lebih meriah berbanding di Mekah. Suasana berbuka ini lebih meriah dibanding dengan di Mekah Al-Mukarramah dengan makanannya yang banyak dan mewah. Dan itu pun memanglah berhubung dengan sunnah atau anjuran agama Muslim mengadakan supaya kita fasabiqul khairat, makna belum buat kebajikan, khususnya memberi makanan kepada orang berbuka puasa. Jadi di sini kita tahulah banyak orang-orang, tak kira lah orang tu berada ke tak berada, tapi mengambil semua peluang untuk berbuat kebajikan tersebut. Sebelum berbuka puasa, jemaah yang berada di Masjid Nabawi mengisi masa dengan membaca Al-Quran. Inilah suasana bagi mereka yang sedang menunggu untuk berbuka puasa di Masjid Nabawi. Mereka diberikan dengan sedikit kurma, roti dan juga yogurt serta manisan yang lain untuk mereka berbuka puasa, dan segera selepas itu mereka akan sembahyang maghrib secara berjemaah. Dalam pada itu, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengeluarkan 4.65 juta visa umrah sehingga akhir bulan kelima musim ibadah itu yang bermula 13 November lalu. Dari Madinah Al-Munawarah, Ahmad Ashraf Abia Rahman bersama jurukamera bertugas Ashraf Zakaria melaporkan untuk berita RTM. Pengambilan pekerja asing ke negara ini berdasarkan kepada justifikasi terhadap permintaan dan keperluan sektor-sektor tertentu. Justru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyangkal dakwaan pelbagai pihak bahawa kerajaan yang membawa masuk golongan itu sedangkan ia dibuat atas permohonan majikan. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan terdapat keluhan daripada pihak majikan yang mendakwa daya tahan pekerja tempatan tidak sekuat pekerja asing, terutama melibatkan sektor 3D, kotor, sukar dan bahaya. Sedikit laporan sukan menjelang Sukan Olimpik Rio 2016. Yakin dan percaya dengan diri sendiri. Itulah yang menjadi pegangan atlet kapal layar Nur Shazrin Muhammad Latif untuk menghilangkan rasa gemuruhnya. Beliau kini sedang giat menjalani latihan untuk menguasai teknik perlumbaan dalam situasi angin kencang.
Keadaan angin kencang di Pusat Pelayaran Nasional Kuala Langkawi bagai satu rahmat buat pelayar Olimpik negara Nur Shazrin kerana berupaya mensimulasikan keadaan venue sebenar acara pelayaran di Marina da Glória, Guanabara Bay, Brazil. Mengikut laporan cuaca pada bulan Ogos nanti, cuaca di Guanabara Bay akan mengalami tiupan angin kencang dari 7 hingga 34 km sejam. Nur Shazrin, 20 tahun, menjelaskan peluang sebegini digunakan sebaik mungkin untuk mempertajamkan lagi teknik mengemudi dan membaca angin serta pergerakan arus. Latihan ini juga mampu meningkatkan lagi keyakinan diri walaupun dirinya tetap ada rasa gemuruh untuk beraksi buat pertama kali di Olimpik. Saya first time, lepas tu baru pertama main kelas ni nak lawan dengan legend-legend ni. Best pun, saya akan beri saya yang terbaik. Nasional 8 malam berakhir di sini. Colek sejenis juadah yang lazimnya dimakan ketika moreh di bulan puasa. Dan juadah ini terdiri daripada pelbagai hidangan yang digoreng termasuk ayam, paru perut lembu, udang, cucur dan sosis yang dicelup tepung, digoreng dan dimakan dengan kuah pedas dan manis. Ya, warung selera Cik Siti di Kota Baru dikatakan antara juadah colek yang sering menjadi tumpuan ramai sepanjang Ramadan ini. Selamat menjalani ibadah berpuasa dan salam sejahtera.